أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita ditemukan lagi dalam bulan Syawal. Hari ini merupakan hari yang ke-15 Syawal. Dan hari ini merupakan juga hari putih. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari setiap bulan, dan semampu bagi kita untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu daripada jaminan untuk mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada kita menunaikan solat duha dan kita tidak tinggalkan setiap hari, dan kita bersolat witir setiap malam sebelum kita tidur ataupun penutup daripada amalan kita satu hari. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat lakukan dan mendapat syafaat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Orang yang banyak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengamalkan dengan istiqamah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di Aidul Fitri, hari perayaan di kalangan umat Islam bila mana selesai menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kembali kita kepada fitrah. Apa maksud kembali kita kepada fitrah? Iaitu kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ialah yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul insi wal jin illa liya'budun. Tidak aku jadikan ke atas jin manusia semata-mata untuk abdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan fitrah. Yang sepatutnya kita ini sebagai hamba Allah kena mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita fitrah sebab apa? Sebab kita baru sahaja selesai pada 2 minggu lepas dengan Ramadan. Pada penghujungnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan hamba-hambanya dan juga dijauhkan daripada api neraka. Orang yang berpuasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min zambi
Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan rasa keimanan patuh, ketaatan kepada Allah Ta'ala, lalu dia menghisap pada diri dia, menilai pada diri dia, dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ampunkan. Sebab itulah sambut pada selepas daripada Ramadan dipanggil fitrah. Bersih kita ni, kalau rasa keimanan sungguh-sungguh sebagai hamba Allah, kita ni umpama bayi yang baru lahir. Dan kita sampai pada bulan Syawal ni, kita kena kekalkan apa yang kita lakukan pada dirasah pembelajaran kita, kursus kita pada Ramadan yang lepas. Sebab itulah disebut dengan Aidul Fitri. Kita kembali kepada yang asal. Jadi janganlah kita conteng kembali dengan amalan-amalan kita pula, dengan amalan-amalan yang kotor, amalan-amalan yang bertentangan, amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang untuk hamba dia melakukan. Jadilah orang-orang yang bertakwa, jadilah orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang patuh kepada Allah Ta'ala, jadilah orang-orang yang baik. Apabila kita jadi orang yang baik, maka sesungguhnya tempat yang Allah sediakan adalah tempat yang baik. Kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba dia, pada kita ni, bila melakukan sesuatu perkara yang baik, tak lain tak bukan yang Allah berikan pada kita ialah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya pada diri kita, adakah kita ni di kalangan orang-orang yang baik? Siapa kata diri dia ni ialah orang yang baik, maka kita khawatir bahawa sesungguhnya bila kata diri dia baik, maka dia di antara orang yang tak baik. Sebab itulah nak mengenali diri kita ni, adakah kita orang yang baik, ialah orang lain yang menilai diri kita. Siapa yang menilai diri kita? Di sekeliling kita. Bila mana kita tiada lagi orang menyebut dengan kebaikan kita. Mudah-mudahan kita hiduplah sedemikian. Kita lihat bagaimana di kalangan orang-orang yang baik, peninggalan dia daripada dunia ini disebut dengan kebaikan dia. Itulah orang-orang yang baik. Macam mana nak jadi orang yang baik? Salah satu daripadanya yang dikisahkan di antara sahabat Nabi, Zaid Harisah tanya kepada Nabi SAW, adakah dia tergolong daripada orang-orang yang baik? Apakah ciri orang-orang yang baik? Maka Nabi SAW menyatakan di antara dia ada 4. Satu ialah, adakah kita ini suka kepada perkara-perkara baik? Itu yang dinyatakan bahawa sesungguhnya kita ni suka tak perkara-perkara baik. Satu antara tanda orang baik ialah dia ni suka pada perkara-perkara baik. Tak kiralah perkara-perkara tersebut, pandangan orang walaupun tak baik, tapi sebenarnya baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita suka tak? Maka suka. Kalau kita suka kepada perkara-perkara baik, maka baiklah kita. Tapi bukan itu sahaja, ada banyak lagi. Tapi itu di antara dia. Kalau kita tengok orang pergi masjid ramai-ramai, kita rasa suka. Maka sesungguhnya kita suka dengan perkara baik, kita tergolong daripada orang yang baik. Dan yang kita lihat sekeliling juga, bila mana orang naik ke masjid, kita pun suka. Dia masuk ke masjid, dia terus solat tahiyatul masjid, kita suka. Tengok dia solat, kita pun bangkit semula kita solat. Solat apa? Solatlah apa-apa yang kita boleh solat, yang mana kita tundukkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Banyak kita boleh buat dengan amalan solat. Sebab amalan solat salah satu daripada perkara-perkara yang dikatakan bahawa ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada ciri-ciri orang yang bertakwa yang kita kena kekalkan selepas mana sampai Ramadan yang kita tinggalkan, kita masuk pada bulan Syawal. Ada di antara amalan yang kita perlu kekalkan. Nanti insya-Allah kita cuba kupas satu-satu kalau kita berkesempatan.
Jadi satu di antaranya orang yang baik ialah orang yang suka perkara-perkara baik. Yang kedua di antara ciri-ciri orang baik ialah orang yang suka hampir. Orang yang suka dekat, orang yang suka berjumpa, bergaul, bertemu dan berkawan juga dengan orang yang baik-baik. Itu yang kedua. Jadi dekatilah orang-orang yang baik-baik. Siapa orang yang baik-baik? Tuan-tuan kenal tak orang yang baik-baik? Senang saja formula dia daripada dasar kita lihat asas dia nak cari orang yang baik ialah tuan-tuan lah. Walaupun kita rasa bahawa diri kita ni, aku ni tak baik, tapi pandangan kasar bahawa nak cari orang baik ialah tuan-tuan. Mana dia punya bukti ataupun dalil dia? Dalil dia nak tahu orang yang baik, orang yang melangkah kaki dia ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati dalam masjid ni tempat yang baik. Dan Nabi SAW bagi tahu orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk solat, untuk menuntut ilmu, itu salah satu jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh yang demikian, perkara yang kedua, kita kena dekati dengan orang yang baik-baik. Saya ulangi, nak cari orang yang baik ialah orang yang selalu datang pergi masjid. Sebab itulah kalau ada di antara anak-anak bermusafir, dia tak duduk kat kampung lagi kerana belajar atau bekerja, pesankan dengan dia, jangan tinggallah masjid yang baru yang kamu duduki itu. Bermaksud kalau ada anak-anak pindah bekerja di luar daripada Melaka, pergi ke Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak ke, pesankan dengan anak-anak, jangan kamu tinggalkan masjid. Bila mana pergi ke masjid, kita akan jumpa dengan orang-orang yang baik. InsyaAllah Allah akan pelihara. Berkawanlah dengan orang yang baik-baik. Siapa dia? Dengan Tok Imam, dengan Tok Bilal, dengan pegawai syarak. Mana dah tahu bila dah kawan dengan orang yang baik, silap-silap berbesan dengan orang yang baik. Untung tak? Untung tuan-tuan. Sebab nak cari orang yang baik bukan senang. Susah. Percaya tak, kita duduk dalam masjid ni, kita jumpa orang yang baik-baik. Mulut yang tak berhenti baca Quran, tak berhenti untuk berzikir. Dan dia pun insya-Allah orang yang jaga dengan tutur kata dia pun yang baik-baik. Tapi kalau ada di antara orang masjid yang sebut dengan kata-kata tak baik, maka kita jangan ambil pula. Itu yang kedua. Dekatilah orang yang baik-baik. Bergaullah dengan orang yang baik-baik. Yang ketiga di antara ciri orang yang baik ialah orang yang suka berbuat baik. Tuan-tuan kalau dengarkan saya cakap daripada awal tu, macam sama aja. Kalau macam sama aja, rasanya macam tuan-tuan ni dah mengantuk tuan-tuan. Macam dah mengantuk aja. Macam sama. Tadi Ustaz cakap suka perkara baik. Ni kata suka buat baik. Kita suka dengan perkara baik tak sama dengan kita buat baik. Bila kata kita suka pada perkara baik, orang lain buat, kita tak buat. Tapi yang ketiga, nak tahu orang yang baik, dia suka buat perkara-perkara baik. Nak tahu perkara-perkara baik apa dia? Perkara-perkara baik apa yang Nabi SAW ajarkan. Ajarkan kepada kita, cubalah buat. Semampu bagi kita, cubalah buat. Ada satu daripada hadis Nabi SAW dipesankan di antaranya. Apabila kita bangkit daripada subuh kita ni untuk pergi masjid, jangan lupa untuk kita berdoa. Alhamdulillah, saya menghayati daripada doa imam masjid lapangan terbang ni. Salah satu daripada sunnah Nabi SAW yang dilafazkan doa tersebut adalah matan daripada Nabi SAW.
Tuan Imam tuan-tuan tadi baca doa tu, ada satu di antaranya doa daripada Nabi, lafaz daripada Nabi dan dibawa dalam waktu subuh. Tapi Nabi SAW pesankan bagi kita, iaitu apabila bangkit daripada bangun tidur kita sebelum waktu subuh, maka bergegas kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kita solat tahiyatul masjid. Tak sempat solat tahiyatul masjid, tengok masa dia. Sekarang kita diberi masa, apabila nak sampai pada iqamah, diberi masa kat situ. Ada berapa minit? Kalau masa ada 9 minit, tuan-tuan, kita boleh solat beberapa rakaat, kita boleh solat. Sempat kita solat dengan tahiyatul masjid. Sempat kita solat qabliyah subuh. Sempat kita solat sunat fajar. Sebab tu bila selepas daripada azan ada orang bangkit solat. Lepas tu dia salam, bangkit lagi solat. Kemudian kita tengok lagi solat. Kita ni jadi pelik. Ni solat apa banyak-banyak ni? Sedangkan solat qabliyah cuma 2 rakaat. Muakkad yang dituntut, tapi dia bangkit lagi solat apa? Agak kita kata pun solat apa, qada subuh juga. Tapi cuma dia tak angkat tangan. Sebab apa? Takut nanti orang nampak, ni imam belum sembahyang, dia dah doa pula. Dah sah solat qada. Kita kata, tapi tidak, sebenarnya boleh solat fajar. Nabi ajarkan selepas daripada solat sunat subuh, tak kira lah tuan-tuan buat solat sunat apa. Kalau berkesempatan masuk untuk solat tahiyatul masjid, solatlah tahiyatul masjid. Sebab tu salah satu daripada tuntutan sunnah Nabi SAW. Kalau seandainya tak berkesempatan, terus kita solat dengan sunat qabliyah, maka terangkat bagi kita dengan solat tahiyatul masjid. Tapi jangan pula berniat, memang aku datang lambat-lambat, aku nak buat qabliyah, terangkat dengan tahiyatul masjid. Ingat, bila mana banyaknya kita buat dengan amalan-amalan solat sunat itu, maka Allah akan berikan ganjaran lagi banyak daripada kita buat yang sedikit. Sebab itulah bila saja habis tahiyatul masjid, bangkit solatlah solat qabliyah subuh. Kalau berkesempatan lagi, solat tahiyatul solat sunat fajar. Kalau tak berkesempatan, tuan-tuan terus angkat doa. Ni doa daripada Nabi SAW yang imam tuan-tuan baca tadi. Kita baca dengan pembukaan, setiap kali doa, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz daripada Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ini Nabi ajar tuan-tuan pagi-pagi lagi, sebelum kita buat aktiviti sampai pada waktu petang dan malam. Satu di antaranya Nabi ajarkan supaya kita ini, ya Allah, berikan kepada kita ini, ya Allah, dengan ilmu yang bermanfaat. Itu Nabi ajarkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu Allah Ta'ala ni banyak, luas. Tapi ada di antaranya orang yang menimba belajar dengan ilmu. Ada ilmu yang baik, ada ilmu yang tak baik. Tapi yang kita minta ialah ilmu yang baik. Orang buat jahat ingat tak ada ilmu ke tuan-tuan? Dia ada ilmu. Dia nak curi selipar orang tu pun dia ada ilmu. Dia datang ke masjid, letakkan selipar dia tempat yang selipar baru. Dia balik, terus dia sarung selipar baru, dia balik. Tapi ini ilmu tak baik, tuan-tuan dengar jangan buat. Dah ustaz ajar macam tu, tak saya maklumkan. Itu di antara orang nak mencuri, dia cari macam tu. Dia nak curi motor baru, dia punya motor buruk, dia parking kat motor baru. Lepas tu balik, dia boleh sapu motor baru. Bila orang tangkap, apa pasal? Saya ingat motor saya, dia kata. Motor awak mana? Sebelah. Apa ni motor awak buruk? Saya punya motor ada 2, satu kat rumah baru, satu buruk. Yang saya bawa buruk. Saya ingat tadi sama motor saya. Jadi dia ada ilmu. Dia tak letak parking jauh-jauh, dia parking dekat-dekat. Itu ilmu tak baik. Sebab tu orang nak pecahkan rumah, nak pecahkan masjid, nak pecahkan tabung masjid. Dia tengok dulu kat masjid ni ada kamera tak ada kamera. Orang nak mencuri, dia pandai, ada ilmu, dia tengok kamera tu. Kamera tu pula baru pasang. Bila pasang, kancah tu terang, tuan-tuan. Jadi dia kata macam mana supaya kamera ni tak nampak? Dia pun beli spray, dia sembuh.
Kawan tu kamera tu punya terang disembur dengan warna terus jadi rabun ni. Apa pasal mata aku jadi rabun ni? Dah tak nampak dah. Ini siapa? Ilmu-ilmu yang jahat. Sebab tu kita minta pada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, apa maksud dia? Ilmu yang bawa kita besok ke akhirat. Yang akan ditimbang, yang akan dihisap, ilmu kebaikan kita di akhirat. Sebab tu yang pertama, minta pada Allah selepas solat sunat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Dan imam kita baca tadi apa yang kedua? Yang kedua ialah rizqan tayyibah, iaitu rezeki yang baik, tuan-tuan. Apa maksud rezeki yang baik? Rezeki yang baik ni, tuan-tuan, rezeki yang kita dapat ni, tuan-tuan, bukan sahaja dapat kat dunia, tapi dapat ke akhirat. Di samping rezeki yang Allah beri ke kita ni dengan rezeki yang baik, rupanya kat situ ada ilmu dia. Itu ilmu bermanfaat. Hari ni mungkin kita tak terpandang dengan ilmu yang bermanfaat dengan rezeki yang baik. Sebab tu kadang kita tengok hidup kita ni, macam-macam orang buat kerja. Tuan-tuan tahu, ada orang bekerja dengan makan duit kang. Tahu duit kang? Iaitu ambil gaji hari. Ada orang borong. Dia buat rumah, dia ambil borong. Aku ambil upah ni sebanyak 35,000, 40,000. Ada orang yang kerja satu hari, dia ambil kang RM150 atau RM100. Dia bekerja untuk apa? Untuk cari rezeki. Ya tuan-tuan, kita bekerja untuk cari rezeki. Kalau kita niat untuk cari rezeki, kita dapat dunia je, tuan-tuan. Kita dapat dunia, tapi kita tak dapat ke akhirat. Sebab itulah dengan ilmu manfaat, kita minta pada Allah rezeki yang baik. Setiap pekerjaan, tuan-tuan, apa yang kita minta, maka kita kena adakan ataupun wujudkan alasan yang kita minta. Selalu orang macam tu, dia mohon pada Allah Ta'ala tapi tiada alasan. Ya Allah, jadikanlah ya Allah anak aku anak yang bijak, ya Allah, anak yang berjaya, dapat memasuk ke universiti. Dia minta setiap hari. Jadi macam anak Tok Imam, jadi macam anak Tuan Haji ni. Dia minta. Akhirnya anak dia masuk dalam universiti. Dapat 5 orang anak, 5 masuk universiti. Akhirnya dia termenung. Kenapa termenung? Macam mana aku nak biayai pula? Lepas tu kita pula mengadu kepada orang lain. Apa pasal termenung? Aku pening kepala lah, anak aku 5 masuk universiti. Mana aku nak cekau ni? Tapi dia tak perasan, dia memang minta pada Allah Ta'ala untuk anak dia masuk universiti. Akhirnya Allah Ta'ala berikan kejayaan. Sebab tu, bila kita minta pada Allah Ta'ala, nyatakan dengan alasan kita. Ya Allah, berikanlah anak aku ini, Allah, anak yang soleh-solehah, anak yang bijak, supaya dia dapat masuk universiti, dapat belajar dengan lebih lanjut, ya Allah. Dan berikanlah kemampuan untuk aku biayai dia. Minta kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tak minta macam tu, tu Allah bagi. Allah akan bagi permintaan kita, percayalah, Allah bagi. Kita di antara orang yang beriman, orang yang patuh pada Allah Ta'ala, yang tahu di antara batas-batas sebagai seorang hamba pada Allah Ta'ala, minta pada Allah, Allah perkenankan. Percayalah, kalau Allah tak berikan pada dunia, Allah beri pada akhirat. Kalau tak Allah berikan pada masa terdekat, Allah akan berikan pada masa akan datang. Kalau Allah tak berikan sekarang, mungkin Allah berikan sebelum kita tutup mata kita meninggal dunia ni. Allah akan bagi. Sebab itulah kita mohon pada Allah Ta'ala dengan doa, kita berikan alasan. Dan minta lagi. Allah bagi. Itu yang kedua, iaitu rezeki yang thayyibah, baik. Sebab tu kalau kita ada kemahiran buat rumah, kita buat rumah tu niat kita bahawasanya aku cari rezeki ya Allah, dan rumah yang terbina daripada tangan aku ini, titik peluk aku ini ya Allah, mudah-mudahan tuan rumah ini dapat duduk dengan baik, dia dapat beramal, dapat berteduh tempat ini ya Allah, dan memberikan manfaat kepada aku ke akhirat besok. Kita dapat dua. Apa yang dua? Satu, kita dapat rezeki kat dunia. Yang kedua, kita dapat dia punya manfaat kita. Bila mana kita tiada, dia tetap duduk di situ dengan amalan kebaikan kita. Dapatlah. Sebab itulah dikatakan bahawa rezeki, kadang ada orang dapat rezeki kat dunia. Kat dunia aja.
Dan rezeki kita tak nafikan. Memang rezeki Allah bagi ni banyak. Banyak sungguh. Tuan-tuan, ada Allah bagi selepuk terus banyak. Tapi ada di antara rezeki itu tak thayyibah ataupun tak baik. Ada yang sign check aja, ada yang dulu bawah meja. Kerja tak susah tuan-tuan, cuma sign aja, ambil bawah meja. Bawah meja bukan duit dia, duit orang depan tu tuan-tuan. Bawah meja, orang tak nampak. Dipanggil rasuah. Ada dapat rezeki atas angin. Tuan-tuan pernah dengar rezeki atas angin? Mana rezeki atas angin? Rezeki yang bukan daripada hasil kita. Tuan imam kita, dia ada tanah sebelah masjid lapangan terbang. Tanah tu tak besar lah, lebih kurang 1,5 ekar. Tengok gaya-gaya tu imam ni, dia bukan tahu pasal tanah. Itu pun pujuk-pujuk. Mam, jual aja mam. Imam pun banyak tanah. Berapa aku nak jual? Imam nak jual berapa? Lalu imam kata, 80,000 dah lah. 80,000. Okey imam, saya jualkan. Saya ni jualkan sebagai broker. Tiba-tiba saya dapat jualkan 300,000. Saya deal dengan pejabat tanah. Tuan imam ni bukan tahu apa sangat. Ni contoh. Jangan cakap ni Kang, ustaz jangan cakap saya tak tahu. Saya tahu ustaz. Ni contoh. Jadi tuan imam duk sign aja. Pembayaran di antara pembeli dengan saya. Saya bagi tok imam 80,000. Saya jual 300,000. Saya dapat 220,000. Duit tu namanya duit apa? Duit atas angin. Agak-agak imam kalau tahu, imam suka ke? Imam rasa dalam hati dia bengkak. Aku punya tanah, aku dapat 80,000. Dia tak ada tanah, tak ada modal, cuma pergi pejabat tanah, dia dapat 320,000. Patut dia tukar motor baru, kereta baru, bini baru. Sebab apa? Rupa dia dapat duit atas angin. Duit yang didapat atas angin tu nama dia duit apa? Duit atas angin. Duit haram, tuan-tuan. Sebab dia tak ada apa-apa pun. Tanah bukan tanah dia. Kecuali kalau seandainya saya ni pula, dengar kata 60,000, saya beli tanah tu 60,000 daripada duit saya. Tanah tu menjadi milik saya. Saya jual 300,000. Duit tu dah jadi duit halal. Sebab saya bermodalkan beli. Kan ada orang jual macam tu. Ambil barang sikit, dia beli murah lalu dijual. Saya niaga dulu, saya tahu dah tuan-tuan. Saya pergi cari ikan, bukan cari ikan kat Pasar Melaka. Saya cari ikan kat Rompin Pahang tuan-tuan. 4:30 pagi saya bertolak. Kadang pukul 4 saya bertolak. Sampai kat Bulu Kasap sana. Sampai kat dekat dengan simpang jalan nak pergi ke Muazzam. Sembahyang kat Masjid Al-Lain. Sembahyang kat situ. Sembahyang subuh. Lepas tu terus pergi ke Rompin, Muazzam terus naik ke sampai Rompin. Sampai pukul apa? Pukul 8 pagi. Ambil ikan kat sana. Sebab kat sana murah. Orang kat sana tak makan ikan parang tuan-tuan. Ikan parang murah kat sana. 1 kilo RM6, RM8. Sebab kat sana tak suka ikan parang, banyak tulang. Cuba datang Melaka tuan-tuan. Ikan parang bukannya murah. Itu baru ikan parang, bukan cabuk. Belum lagi ikan pacal. Apa benda tu nama ikan tu Ustaz? Saya jual ikan sebab tu saya sebut satu-satu. Kalau kecil nama dia cabuk. Kalau yang 1 kilo lebih nama dia parang. Kalau yang 2 kilo lebih nama dia pacal. Pacal tu tuan, 1 kilo kat situ baru RM11 ke RM12. Sampai kat Melaka tuan-tuan, subhanallah. Ikan parang sekarang berapa? RM25. Sekarang, dulu ambil ikan kembung 1 kilo baru RM2,5. Jual RM6. Untung berapa? Ni ceramah macam ceramah ikan ni tuan-tuan. Tapi nak cerita perniagaan tu tuan-tuan, perniagaan. Beli kat sana murah sampai sini. Itu belum cerita udang. Beli kat sana udang besar-besar, udang pengantin. 1 kilo baru RM22.
Kita jual kat sini RM30. 1 kilo untung RM8. Sekali ambil 120 kilo. Tuan-tuan bayangkan, sekali pergi keuntungan dia, 2 kali pergi macam saya gaji satu bulan jadi cikgu. Gaji saya. Allah beri rezeki lah pada pak mentua saya. Saya kata dah banyak untung ni, ya RM8 1 kilo, kita ambil 1 kilo udang. Lepas tu dengar pula ikan bakar ambil. Dengar kata udang besar, tak apa ji, satu tong saya ambil. Wah, untung cepat ni ya. Bayangkan tuan-tuan, 1 tong lebih kurang dekat hampir 1,000. Sekali pergi 5 tong lori itu. Bajet je lah sekali pergi tuan-tuan. Untungan tu 5, 1 lori tu 5 tong, 2,500. Banyak tu 1 tong dekat 1,000 kalau udang je. Lepas tu kita pun jual kat pasar malam. Apa pasar malam pasar? Ikan bakar. Malam-malam kita pergi kat ikan bakar. Dia susun tuan-tuan. Kita terkejut. Dia jual 1 kilo siap masak RM60. Saya pandang ayah saya. Dia RM60 ya. Kita RM30, kita ambil RM8, kita rasa banyak. Dia cuma ambil daripada lori kita RM30 1 kilo. Kalau 100 kilo, tuan-tuan ambil kalkulator, kira sendiri tuan-tuan. Tapi berdosa tak? Tak berdosa sebab benda tu halal. Lalu kita tengok 1 kilo udang RM60. Masuk 7-8 ekor yang besar-besar dekat 1 kilo. Yang nak makan 20 orang. Ingat, ni udang ni mahal. Jangan makan banyak-banyak. Isap-isap bagi sebelah. Isap-isap bagi sebelah. Betul. Sebab tu masa nak beli tu, ji, berapa harga dia? Udang ni harga dia RM30. Mahal ni ji. Awak dah keadaan umur macam ni, jangan makan udang banyak-banyak. Bahaya betul. Penyakit apa? Rambut gugur betul. Rambut gugur. Ya ke ji? Yang saya tahu gawat tak boleh. Ya, rambut boleh gugur. Apa pasal? Mahal sangat. Beli 2 ekor cukup makan 2 orang. Subhanallah. Tapi nak cerita, ambil kat sana, jual kat sini. Mahal tuan-tuan. Kita ingat dah mahal sampai pasar ikan bakar. Lagi mahal. Kat sana murah. Pergi kat Rompin, pergi kat Endau tuan-tuan. Kat tepi dia punya sungai tu. Botnya bukan 1, bukan 2. Beratus. Dekat 300-400 bot. Belum lagi pukat cerut. Tuan-tuan, kita balik-balik, kita tak payah cerita ikan tuan-tuan. Yang seterusnya lah ni. Kita ambil cerita tentang halalan tayyibah. Rezeki yang halal dan baik. Tapi yang kedua ialah dikatakan bahawa rezeki tayyibah. Yang ketiga tuan-tuan, yang Nabi SAW doa ialah amalan mutaqabbalah. Minta pada Allah supaya kita punya amalan ni Allah Ta'ala makbul, Allah terima. Itu yang ketiga. Betul tak Tok Imam tadi baca doa tu? Betul tak Imam? Betul. Tu di antara doa daripada Nabi SAW. Lepas daripada ni, bila nak buat? Selepas solat sunat, sebelum fardu subuh. Tapi kalau Tok Imam dah baca, Alhamdulillah, maksudnya subuh ni pun kita dah minta pada Allah Ta'ala. Lepas tu kita hidup macam biasalah. Mudah-mudahan Allah pelihara, dapat ilmu manfaat, dapat rezeki yang baik, dan juga dapat di antara Allah makbulkan segala amalan kita. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berbalik dengan perkara yang baik tadi. Jadi perkara yang baik, dia ada 2 kan, saya baru bagi tahu 2. Dia ada berapa? Ada 4. Dia ada 4. Yang pertama, tadi saya katakan, suka perkara-perkara baik. Yang kedua, kita dekati dengan orang yang baik-baik. Yang ketiga, kita suka buat benda yang baik. Yang keempat, iaitu kita rasa susah hati, menyesal sebab kita tak dapat buat benda yang baik. Itulah orang yang baik. Nabi SAW tanya kepada Zaid Arisah, sesungguhnya apa yang ada yang Nabi SAW nyatakan? Sesungguhnya ada pada Zaid Arisah, maka dia di kalangan sahabat-sahabat yang baik. Apa yang kita satu nak buat, tiba-tiba kita rasa menyesal kita tak dapat buat benda yang baik. Banyak tuan-tuan. Kita duk sibuk dengan raya terbuka sana, terbuka sini. Apa yang terbuka? Rumah terbuka tuan-tuan.
Rumah terbuka. Hari Sabtu Ahad, subhanallah. Tembailah makan ni tuan-tuan, sana jemput sini jemput. Kita ingat bulan Syaban aja makan. Rupa raya ni tuan-tuan. Subhanallah. Hujan sungguh. Pula jatuh Syawal ni tuan-tuan, Sabtu, Ahad, Isnin. Itu semua cuti tuan-tuan. 13, 14, 15. Godaan dia cukup main besar tuan-tuan. Godaan besar. Hari Jumaat nikahkan orang. Hari Sabtu nikahkan orang. Bila nikahkan orang, pegawai-pegawai syarak dijemput datang rumah suruh makan. Kita lepas nikahkan orang tuan-tuan, ni Sabtu disuruh makan. Pukul 10 tu lepas nikahkan jemput. Saya kata ya Allah. Bila kata Tok Imam dijemput tuan-tuan, pegawai syarak dijemput, yang nikahkan tu tak ramai. Kan? Pegawai syarat tak ramai. Adalah dalam 10 orang. Bila 10 orang, tuan rumah berikan makanan yang special tuan-tuan. Tengok Tok Imam. Tok Imam datang. Dia tak sama dengan rakyat jelata ni tuan-tuan. Tok Imam dia bagi. Kerusi pun lain, meja pun lain. Tu untungnya Tok Imam. Muda-muda tapi dilayan. Ya Allah. VVIP. Diberikan Tok Imam lebih-lebih sikit lauk. Tapi jatuh pada 13 tu jatuh hari Sabtu. Ya Allah. Ujian dia. Makan tak? Akhirnya tak makan sebab nak puasa. Sabtu. Jatuh pula hari Ahad 14. Ujian lagi tuan-tuan. Rumah terbuka. Allah. Rumah terbuka. 15 bila? Hari Wisak. Ujian lagi. Ni tunggu tuan-tuan hari ni. Banyak lagi jemputan-jemputan rumah. Ujian. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, kita rasa menyesal? Tak menyesal. Untuk amalan kita, akhirat kita jangan menyesal. Akhirnya, ada di antara orang yang sibuk-sibuk dengan rumah terbuka, dengan macam-macam jemputan, akhirnya dia terlupa untuk duha. Dia terlupa untuk duha. Dah dekat dengan zuhur tu, dah masuk zuhur, baru teringat, aku hari ni duha ke tidak? Ya Allah, hari ni aku tak duha. Aku tinggal hari ni, ya Allah. Macam mana boleh tertinggal ni? Dia rasa menyesal. Rasa menyesal itulah di antara tanda-tanda orang yang baik. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, bila nampak benda yang baik, kita rasa menyesal tak buat, itu tanda orang yang baik. Jadi seterusnya ialah dengan amalan-amalan selepas daripada Ramadan sampai kepada Syawal. Latih pada diri kita ini jadi di antara orang-orang yang bertakwa. Sebab kita tengok daripada ayat tentang siam kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, sampailah ayat seterusnya, hujung ayat tersebut di antaranya la'allakum tattaqun, iaitu orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa tuan-tuan? Siapa dia? Sebab tu digariskan dalam Al-Quran, di antara orang-orang yang bertakwa tuan-tuan. Orang-orang yang bertakwa ialah yang pertama di antaranya ialah orang-orang yang suka untuk mencari akhirat dia. Suka untuk cari hari akhirat. Fikir untuk yang akan datang. Kat dunia ni seketika, tapi kat akhirat tu yang kekal abadi. Kena cari. Kalau tuan-tuan cari daripada di kalangan macam tu tuan-tuan, fikirkan tentang ibadat. Hidup macam biasa, tapi amalan kita ni nak buat benda-benda yang baik kerana untuk akhirat. Maka sesungguhnya tuan-tuan di kalangan golongan orang-orang yang bertakwa. Kita tak tahu kematian kita. Bila mana kita tak tahu. 27 Ramadan jiran saya meninggal. Seorang ibu, dia meninggal bulan Ramadan. Saya pergi ziarah, dan bila dah selesai semua, datang rumah dia semula. Lepas tu duduk ucapan takziah. Dia kata, Ustaz,
Mak saya meninggal 27 Ramadan. Genap setahun Ustaz ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal masa PKP pada 27 Ramadan. Mak saya meninggal betul-betul 27 Ramadan juga. Saya kata subhanallah. Allah punya aturan perancangan dia boleh setahun genap hari bulan yang sama. Saya kata memang kalau macam ni lah, dia memang akan ingatlah sampai mati. Mak dia pergi, ayah dia pergi bila? Iaitu 27 Ramadan. Kita tak tahu kematian kita. Kita dengar lagi pada tahun ni bagaimana seorang hamba Allah, orang Malaysia kan dulu pernah kita tengok dengar, itu Abang Zai. Bulan puasa meninggal dalam masjid Nabi selepas solat, dan dia rebah di masjid Nabi. Tahun ni seorang hamba Allah, Abang Badrun, orang Malaysia, lepas daripada keluar Raudah menziarahi makam Nabi SAW dan mengangkat doa, memberi salam ke atas Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia pun angkat tangan, dia berdoa. Masa dia berdoa terus rebah. Rebah meninggal di makam Nabi SAW. Orang Arab ni menguruskan, yang angkat ni tuan-tuan, angkat pengurusan jenazah. Arab yang ngurus ni tuan-tuan menangis. Siapa dia ni hamba Allah? Orang Malaysia tahu ni. Siapa dia sebenarnya? Sedangkan dia ni bukannya orang Saudi, bukan orang Madinah, tapi orang Malaysia. Meninggal betul-betul depan makam Nabi SAW. Siapa yang menziarahi Nabi ketika mana Nabi tiada, maka sesungguhnya dia seumpama menziarahi, bertemu dengan Nabi sewaktu masa hidup. Dan meninggal depan Nabi SAW. Menangis Pak Arab tu. Sebab Pak Arab menangis kenapa? Pak Arab pun tak tahu aku mati ni kat mana. Kan? Tempat yang baik dalam masjid Nabi, di hadapan Nabi SAW. Rupa dikisahkan daripada jemaah, malam tu dia telah bercakap dengan kawan-kawan dia, betapa untungnya kalau kita ni pergi di tempat yang baik. Di mana? Iaitu di makam Nabi lah, di tempat ni, rumah Nabi SAW, di masjid Nabi, dan kita dikuburkan di Baqi'. Rupa-rupanya pagi besok, malam tu dia qiyamul lail, dia pun bangkit untuk dapat Raudah, dan dia meninggal depan makam Nabi. Allahu Akbar. Pak Arab menangis sebab nak minta mati keadaan baik. Tapi ada yang Allah tak berikan pada dia. Mutawif berapa kali, ulang alik pergi Mekah. Setahun dulu sampai 2-3 kali. Minta juga bawakan orang pergi ke Mekah. Meninggalnya kat mana? Meninggalnya sampai ke Malaysia baru meninggal. Kat sana tak meninggal. Ada orang Malaysia, seorang perempuan, cikgu pula, duduk Masjidil Haram. Duduk tengah berwirid, tengah berzikir, tiba-tiba mati terus. Sebab apa? Jatuh tower crane tu kan. Tower crane jatuh tu, masa buat di Kaabah tu kan, Masjidil Haram kan tower crane jatuh. Hanya terempat pada seorang cikgu jemaah Malaysia pada musim haji. Meninggal kat situ juga, tempat yang baik dalam Masjidil Haram. Mutawif tiap-tiap tahun pergi tu, duduk juga bawah crane tu, tak jatuh-jatuh. Ingat mati kat situ, tak mati sampai Malaysia baru mati. Maha suci Allah. Allah punya kerja. Sebab itulah dia cari untuk akhirat. Yang kedua, ciri orang bertakwa ni, dia tinggalkan maksiat. Buang. Maksiat ni semua dia buang. Apa perkara-perkara yang memudaratkan kita, dengan amalan kita terhapus, dengan menyusahkan orang, maka di kalangan itu adalah benda-benda yang maksiat. Ubahlah diri kita ni, jangan sampai menyusahkan orang lain. Tapi kadang benda yang baik, orang kata pun menyusahkan tuan-tuan. Tapi kalau seandainya kita tahu benda itu baik tuan-tuan, maka kita teruskanlah. Sebab mulut manusia dia tak boleh tutup. Mana boleh tutup mulut manusia? Nabi pernah minta pada Allah SWT doa. Allah perkenankan doa Nabi. Tapi ada satu di antara doa Nabi Allah tak perkenankan. Nabi memang minta pada Allah Ta'ala, umat aku ni kalau buat kesalahan jangan kau turunkan bala. Allah perkenankan? Allah perkenankan.
Sebab tu kita banyak buat maksiat, banyak buat dosa. Allah tak turunkan bala terus. Cuba buat kat Mekah. Allah bagi tunai. Bahasa Inggeris kata Allah bagi cash. Tunai tuan-tuan kat Mekah, kat Madinah. Mulut dijaga, tingkah laku dijaga, perangai dicakap. Semua dijaga. Allahu Rabbi, Allah bagi tunai. Tapi kita kat Malaysia tuan-tuan, banyak dosa kita buat. Sakiti hati jiran, derhaka mak, derhaka kepada bapa. Allah tak turunkan bala. Umat terdahulu terus diberikan bala. Soalnya 3 hari hidup, mati. Namrud aniaya kepada Nabi Ibrahim AS. Datang siku nyamuk, masuk dalam kepala tenggorak dia ni. Mati. Mati sebab apa? Sebab nyamuk tu duduk terbang dalam ni kan. Kepak dia. Namrud dah tak tahan, minta isteri dia picit. Picit kan. Akhirnya kata, kamu picit ni, picit luar, dalam tak rasa. Kata, picit kuat sikit. Isteri kata, dah kuat picit bang, tak ada rasa. Jumpa dengan hulu balang dia, kau tolong tekankan kepalaku. Tekan-tekan, hulu balang pun tekan. Ni raja ni tekan-tekan. Kau ni picitlah kuat sikit, ketuk-ketuk sikit. Akhirnya hulu balang pun ketuk. Dia ketuk, mati Namrud. Allah balas. Dulu. Banyak cerita-cerita. Fir'aun mati, Allah bagi tunai. Kaum Ad, kaum Samud, Allah bagi tunai. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, Allah tak bagi tunai. Allah bahagikan doa makbul daripada Nabi SAW. Buat satu kejahatan, maka dibagi ruang untuk kita bertaubat. Maka istighfarlah banyak-banyak. Saya suka Tuan Imam kita kat sini ni. Banyak diamalkan sunnah ni. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imam terus amalkan sunnah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali. Itu sunnah Nabi sebenarnya. Tapi kita, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan tak boleh baca, boleh baca, tapi amalkan sunnah. Baca istighfar dulu 3 kali, lepas tu nak sambung, bacalah sambung yang lain. Sunnah Nabi. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi minta yang kedua pada kita. Ya Allah, umat aku ni janganlah kau berikan umur yang panjang-panjang. Allah perkenankan. Sebab tu usia kita ni memang tak panjang banding dengan umat terdahulu. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, isteri dia dua-dua tu umur 90 tahun mengandung. Sebab tak ada anak, dua-dua dikatakan mandul. Nabi Ibrahim dapat anak kedua nama dia Ishak, yang lahirkan siapa? Sarah, usia 90 tahun. Nabi Zakaria nak minta zuriat, tak dapat. Tak dapat tuan-tuan. Nabi Zakaria. Akhirnya isteri dia yang mandul beranak juga. Beranak tuan-tuan. Subhanallah. Dah tua dah. Dah tua. Usianya panjang. Dia katakan lelaki Nabi Ibrahim 120 tahun. Agak-agak kalau kita 120 tahun ada tak kan? Batu bendam ni 120 tahun. Agak-agak boleh jadi pengantin lagi tak 120 tahun? Susah kita nak tengok tuan-tuan 120 tahun. Yang 80 tahun tu pun jalan tuan-tuan. Macam kena tiup angin. Goyang. Jangan tersandung sudah. Bukan 80-90 tahun. 70 tahun pun kita dah macam-macam. Saya 50 tahun ni pun tuan-tuan duduk bersila macam tuan-tuan tu. Kalau nak bangun, ya Allah. Tanda dah tu. Nak bangun tu macam-macam bunyi je. Ketak-ketuk, ketak-ketuk. Subhanallah. Nabi doa, jangan panjang-panjang umur aku. Umur umat aku 60 hingga 70. Tak apa tuan-tuan, 60-70 pun selagi mana kita ini jadi orang yang dekat dengan Allah, kita beruntung. Yang ketiga, Nabi doa untuk siapa? Untuk umat dia. Jangan jadi kaya raya. Allah perkenankan. Sebab tu kita hidup yang ada sekarang ni, ucap je lah alhamdulillah. Apa lagi yang kita nak? Allah berikan rezeki dengan rumah yang kita duduk.
boleh kita berteduh bersama dengan anak-anak, isteri kita, ayah kita pun boleh datang sama, hidup bersama tuan-tuan. Alhamdulillah ajalah. Sebab Nabi doa supaya umat aku ini jangan jadi kaya raya. Kalau jadi kaya raya, takut-takut dia lupa pada Allah Ta'ala. Kisah ni Allah dah tunjukkan dulu dah. Nabi dah tahu dah. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, dia punya sepupu dia, siapa dia? Kaya raya. Kunci peti besi tu dibawa oleh unta. Beberapa ekor unta. Kunci dia. Bukan almari, bukan emas dia. Kunci, anak kunci. Iaitu Qarun. Anak kunci dia dibawa oleh unta ni. Kita bawa kunci ni tuan-tuan, kita boleh lambung-lambung. Bayangkan dia punya kunci ni, dia unta bawa. Kaya raya. Nak tahu harta dia banyak mana tuan-tuan? Tuan-tuan pergi Mesir lah. Tuan-tuan pergi Mesir ziarah. Satu tempat namanya Tasik Qarun. Tasik Qarun ni tuan-tuan bukan besar macam kat air keruh tu. Bukan macam kat tepi zoo tu. Bukan. Lagi besar tuan-tuan. Bayangkan Allah terus tenggelamkan harta dia. Terus tenggelam masuk dalam bumi. Dikisahkan ramai orang-orang Mesir ni terjun tuan-tuan. Terjun nak cari harta Qarun. Jumpa-jumpa kat Malaysia harta Karun. Mana jumpa harta Karun? Kat kebun. Tengah nak tanam pisang, cangkul ting bunyi apa? Bunyi besi. Gali, rupa peti besi. Harta apa tu? Karun. Bukan harta karun, itu harta penjajah tuan-tuan. Tapi kita bahasakan harta Qarun. Sebenarnya itulah Allah tenggelamkan. Bila dah kata kaya, takut dia lupa pada Allah Ta'ala. Dulu senang kita bercakap bila dia ni masa sama dengan kita. Naik kereta sama dengan kita. Dia kereta wirah, kita pun kereta wirah. Kita punya wiper rosak, dia punya cermin dia rosak. Senang tuan-tuan bercakap dengan dia. Jom kita sarapan. Jom. Kat mana? Cakap je. Tapi kalau dah kaya tuan-tuan, Allahu Akbar. Kereta kilat, dah ada driver. Jom sarapan. Sorry, hari ni saya ada breakfast di Hotel Muzaffar. Mak, dia punya kaya, cakap dia pun, ya Allah. Sebab tu Nabi minta supaya umat dia jangan jadi kaya raya. Ucap je lah syukur Allah bagi kat kita. Kaya pun belum tentu kita bahagia. Bahagia ke kaya? Senang ke kaya? Tak senang tuan-tuan. Berapa ramai orang yang kaya raya, juta-juta. Makan dia pun sama juga dengan kita. Kita sekeping roti tampal. Dia pun sama juga. Kalau engkau kaya, duit berjuta, engkau makanlah roti tampal 10 keping. Nak tengok rekod orang Melaka tuan-tuan. Masa pertandingan makan siapa banyak menang kat Melaka tuan-tuan. Pertandingan tu 18 keping roti canai. Dia dapat makan 18 keping. Kalau usia kita ni tuan-tuan, 2 keping tu pun puas terbalikkan ni. Habiskan ji, aku dah tak larat. 2 keping tuan-tuan, ni 18 keping. Dapat telan, masukkan 18 keping. Tak tahulah dia susun agaknya bagus dalam perut. Lepas tu dia minum air tuan-tuan. Tak lama tuan-tuan gol. Mati. Sebab apa? Roti tu jadi kembang. 18 keping mati. Kalau betul kau kaya, makanlah. Nak tengok. Tak ada. Kaya bukan menjamin kita ini bahagia. Tak bahagia. Dulu saya pernah cakapkan orang-orang kaya masuk ke hospital, tak boleh makan apa-apa tuan-tuan. Letak kat atas katil, puasa. Ini bulan Syawal, mana ada puasa? Tak boleh. Doktor kata puasa. Yang boleh minum apa? Itulah air glukosa tergantung tu. Setitik. Itu pun bukan masuk daripada mulut, masuk daripada hidung. Masuk daripada hidung, kita tengok setitik. Kita tanya doktor, ni air apa doktor? Air glukosa. Doktor tahu tak? Dia jutawan, masukkanlah air tom yam. Tak boleh tuan-tuan.
Masukkanlah air sup. Sup apa? Nasi ayam. Tak boleh. Inilah high glukosa. Titik muda tapi tak bahagia walaupun kaya. Dan Nabi SAW doa yang di antara yang Allah tak perkenankan, apa dia? Minta supaya fikrah manusia ni bersama satu. Maksudnya, hidupkanlah umat aku ni dalam keadaan bersatu padu. Allah perkenankan? Tak. Sebab itulah kepala masing-masing rambut sama hitam. Betul tak? Mana boleh tuan-tuan? Tak boleh. Bukannya dalam organisasi masjid, organisasi dengan kerajaan, tak. Kat rumah pun sama. Laki bini pun tak sepakat tuan-tuan. Nak letak almari tu, asal letak sini. Letak sinilah. Abang yang kemas ke saya yang kemas? Saya yang kemas. Kalau abang nak suruh, abang kemas. Terus diam laki ni. Abang diam. Boleh tak? Boleh. Laki bini bergaduh tuan-tuan. Nak pasang langsir warna apa? Baju raya nak beli, bergaduh. Suami nak warna hijau. Isteri nak warna pink. Tak ke pening. Apa benda ni? Abang nak pakai warna pink. Apa salah? Sekali-sekala. Fikrah tak sama tuan-tuan. Lain kali bila saya kuliah ni tuan-tuan, jangan pakai baju Melayu. Semua pakai jubah. Apa benda ustaz nak cakap macam ni? Saya punya suka tak? Saya punya baju. Ni saya suruh. Tak ada mana fikrah masing-masing tuan-tuan. Sebab tu macam-macam pakaian ada. Betul kan? Raya kita tengok sedondon, satu gumbalahan, maraban. Macam maraban, boria. Tengok, orena ni tengok. Ni dia punya suka sangat. Tu cucu dia sama tu. Maksud kan? Sedondon. Fikrah tak sama. Sama juga kat masjid. Mana semua susah nak sama. Tapi kita ada syura. Nabi ajar dengan syura. Alhamdulillah tengok kapet ni semua cantik. Mudah-mudahan semua sepakat. Tapi masa mula-mula nak pasang, semua berfikir juga. Nak warna apa. Kan? Tiba-tiba datang tengok, oh ini macam kat Raudah. Aku setuju. Tapi sebelum pilih, cakap warna apa? Kekalkan je lah warna merah. Apa pula warna merah? Warna hijau lah. Sesekali tu kalau warna biru. Macam-macam mulut tuan-tuan. Sama juga saf ni. Ingat satu fikrah ke saf ni dapat ni? Mana boleh kita buat rapat kena jarak-jarak tengok SOP. Yelah ikut SOP. Lepas tu tengok sikit. Airnya senyap juga. Itu mulut kita ni mana boleh berhenti mulut manusia ni. Itu yang saya bawa kisah, ingat lagi tak kisah apa? Luqmanul Hakim dengan apa? Dengan keldai dia. Ingat? Mana boleh berhenti manusia bercakap. Nak pergi pasar, Luqmanul Hakim dengan anak dia yang kecil bawa keldai. Luqmanul Hakim naik, anak dia pimpin. Orang cakap apa? Apalah punya bapa, anak kena pimpin keldai, bapa duduk atas. Luqmanul Hakim dengar, dia turun. Anak, aku kau naik atas, biar ayah pimpin. Jumpa orang cakap apa? Apalah punya bapa, apalah punya anak. Anak duduk atas, bapa kena pimpin. Dah dibagi makan, bagi macam-macam. Anak duduk atas, bapa kena pimpin. Patut ke macam tu? Luqmanul Hakim dengar. Dia cakap, wahai anakku turun. Kita tak payahlah naik keldai, kita pimpin je keldai. Orang kata apa? Alangkah bodohnya, ada kenderaan tak nak naik. Tak terjun, tuan-tuan cubalah balik ni. Motor start, hidup, lepas tu tolak laki bini. Bini pegang besi belakang, tolak. Asal tak naik je? Saja. Dia pun cakap, bodoh betul lah je. Akhirnya, Luqmanul Hakim dengar, dia kata bodoh. Akhirnya Luqmanul Hakim naik keldai dengan anak dia. Apa orang kata? Alangkah zalimnya orang ni. Keldai kecil naik 2 orang. Akhirnya Luqmanul Hakim turun. Anak salah, bapa salah, dua-dua naik salah, dua-dua tak naik salah. Luqmanul Hakim pun ikat keldai tersebut. Dia pikul keldai itu. Tuan-tuan bayangkan. Dengan anak dia pikul. Tuan-tuan cuba pikul motor bawa balik. Cuba. Susah payah cuba. Tuan-tuan, orang tak akan cakap tuan-tuan ni bodoh. Dia kata apa? Gila. Akhirnya orang cakap pada Luqmanul Hakim, gila ke engkau ni? Kenderaan kau pikul. Patut apa kenderaan yang pikul engkau?
Lalu Mu'min Hakim cakap pada anak dia, wahai anakku, inilah sifat manusia. Dia tak berhenti bercakap. Termasuk ustaz ke tak berhenti bercakap? Ya. Bila nak berhenti ustaz? Okeylah, saya berhentilah tuan-tuan. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu dulu tuan-tuan. Kalau ada keterlanjuran daripada saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Kebaikan semua datang daripada Allah. Keburukan daripada saya. Sempena dengan Syawal, saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin sepanjang saya berada di Masjid Lapangan Terbang ni, walaupun hanya waktu-waktu kelepasan am ni. Saya berada di sini. Tapi walaupun hanya sesekali, saya rasa akrab dengan jemaah di sini. Bila tengok tu perasanlah muka-muka tu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ikatan ukhuwah kita ni terus berkekalan hingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya doakan ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan Allah berikan keimanan, kekuatan rohani dan jasmani tuan-tuan, kewalafiatan untuk kita beribadah dengan sempurna. Allah tetapkan keimanan, Allah pelihara kita daripada dengan penyakit yang ada sekarang, dan mudah-mudahan kita bersama dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Wa ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.